Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita mulakan kuliah subuh pada pagi ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa ba'd. Yang saya hormati, saya muliakan para tetamu kuliah subuh, kuliah bedah kitab Ahsanul Bayan, Syarh Turuqit Thayyibah bi riwayati Hafs bin Sulaiman, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa khabar semua? Mudah-mudahan kita mulakan hari ini dengan solat tahajud, dengan solat subuh secara berjemaah, sama ada di rumah maupun di Masjid Surau. Mudah-mudahan saya mendoakan para pendengar sekalian dan semua kaum muslimin muslimat dikurniakan kesihatan yang baik, dikurniakan dengan kehidupan yang baik. Mudah-mudahan kita semua dijauhi daripada segala bentuk musibah, insya-Allah. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu lagi pada kuliah subuh pada pagi ini bagi siri yang keempat, dan insya-Allah kita akan sambung perbahasan kita pada muka surat berikutnya, iaitu muka surat yang ke-13. Bagi mereka yang tidak memiliki soft copy, boleh download pada link yang tertera pada FB page saya. Mudah-mudahan kita sama-sama mendapat manfaat daripada hasil penulisan Syekh Dr. Taufik Ibrahim Damrah, insya-Allah. Kita mula dengan tajuk berikutnya pada muka surat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif hafizahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Kitabatul Qur'ani fi ahdi as-Siddiq radhiyallahu anhu, iaitu suatu tajuk berkaitan tentang penulisan Al-Quran pada zaman Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu selaku khalifah yang pertama dalam sejarah Islam. Wa fi hurubil murtaddina istaharra al-qatlu bil qurra'i fi ma'arakatil Yamamah. Dan pada peperangan, siri-siri peperangan dalam menentang kaum yang murtad, salah satu daripada cabaran besar yang dihadapi oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pada zaman pemerintahan beliau ialah untuk menyatupadukan perpecahan umat Islam. Lantaran kewafatan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umat Islam mula menunjukkan bibit-bibit perpecahan, dan akhirnya muncullah sebahagian di kalangan mereka yang mula mempertikaikan tentang beberapa perkara yang menjadi rukun dalam agama Islam. Antaranya hukum mengeluarkan ataupun menunaikan ibadah zakat. Sebahagian daripada kaum munafik ketika itu mula menunjukkan taring-taring mereka, akhirnya menjadi musuh dalam selimut, gunting dalam lipatan, sehingga menyebabkan berlakunya sedikit perpecahan yang menyebabkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu terpaksa memerangi sebahagian daripada kaum munafik yang mengisytiharkan mereka ketika itu, mengisytiharkan mereka telah keluar daripada agama Islam. Peperangan demi peperangan yang berlaku, khususnya dalam peperangan Al-Yamamah, menyebabkan sebahagian besar di kalangan para sahabat terbunuh. Istaharra al-qatlu bil qurra' fi ma'rakatil Yamamah, artinya telah berlakunya peperangan dengan pembunuhan sahabat-sahabat besar di kalangan mereka yang dikenali sebagai qurra', iaitu di kalangan sahabat yang pakar dalam bidang Al-Quran, di kalangan sahabat yang hafiz Al-Quran, terbunuh dalam peperangan Al-Yamamah.
Disebut dalam kebanyakan kitab berkaitan tentang peperangan tersebut, jumlah sahabat yang terbunuh mencecah sehingga 70 orang. 70 sahabat yang hafiz Al-Quran, 70 sahabat yang dikenali sebagai qurra' di kalangan sahabat yang terbunuh mati syahid dalam peperangan Al-Yamamah. Hatta qutila minhum sab'un, sehingga dibunuh di kalangan mereka itu jumlahnya adalah 70. Inda idzin khafa Umaru al-Faruq radhiyallahu anhu ضياع القرآن بمقتل حفاظه فأشار على أبي بكر الصديق رضي الله عنه بجمع القرآن في مصحف واحد. Ketika itu, ketika itu khafa Umar al-Faruq, maka Sayyidina Umar al-Faruq radhiyallahu anhu takut. Sayyidina Umar bimbang apabila ramai di kalangan yang mati syahid ini terdiri daripada qurra', terdiri daripada mereka yang hafiz Quran, yang pakar dalam bidang Al-Quran. Maka Umar al-Faruq takut dhaya' al-Quran, terhapusnya Al-Quran. Bagaimana para sahabat ketika itu mengambil berat tentang kelangsungan dakwah, mengambil berat tentang kelangsungan risalah Islam, sehingga kan Umar terfikir, sekiranya ramai yang mati syahid ini terdiri daripada sahabat-sahabat besar, sahabat-sahabat yang menghafal Al-Quran, bagaimanalah Al-Quran itu dapat dipelajari, bagaimanalah Al-Quran itu dapat disampaikan kepada generasi demi generasi, sebab mereka terdiri daripada mereka hafiz Quran. Maka Sayyidina Umar al-Faruq radhiyallahu anhu risau, khawatir, takut akan kepupusan Al-Quran, hilangnya Al-Quran. Bimaqtali huffazihi, risau akan kehilangan Al-Quran dengan pembunuhan para hufaznya. Fa asyara ala Abi Bakr Siddiq radhiyallahu anhu, maka Sayyidina Umar pun memberi isyarat, memberi panduan, memberi isyarat, memberi nasihat kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang kemana ketika itu beliau merupakan khalifah, bijam'il Quran fi mushafin wahid, dengan menghimpunkan Al-Quran pada mushaf yang satu. Maknanya salah satu daripada cetusan idea yang datang ketika itu dalam memelihara Al-Quran adalah menghimpunkan Al-Quran pada satu mushaf. Qala Zaid bin Thabit, berkata salah seorang sahabat besar dalam Islam yang masyhur dalam bidang Al-Quran, iaitu Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Kata Zaid, arsala ilayya Abu Bakrin maqtala ahli al-Yamamah. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq telah menghantar kepadaku, yakni menghantar aku, maqtala ahli al-Yamamah, tentang peristiwa pembunuhan ahli al-Yamamah, iaitu mereka yang terlibat dalam peperangan Yamamah menentang kaum murtad. Faiza Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu indah, maka ketika itu adanya Umar bin al-Khattab di sisinya. Maksudnya ketika itu adanya Zaid bin Sabit, adanya Abu Bakar, ada Umar, ada tiga sahabat. Qala Abu Bakr Siddiq, qala Abu Bakr radhiyallahu anhu, inna Umar atani, kata Abu Bakar bagi tahu, wahai Zaid, Umar telah datang jumpa aku. Faqala, maka katanya Abu Bakar cerita balik, katanya Umar, menceritakan pada Zaid, katanya Umar, innal qatla qad istaharra yawmal yamamati bi qurra'il Quran, sesungguhnya pembunuhan telah berlaku sangat dahsyat pada hari peperangan Yamamah dengan kematian qurra'il Quran, para hafiz, para hufaz Al-Quran di kalangan sahabat. Wa inni akhsha an yastahirra al-qatlu bil qurra' bil mawatin, ataupun bil muwatin, dan sesungguhnya aku risau, aku takut, an yastahirra al-qatlu, berlaku lagi pembunuhan terhadap qurra' di kalangan sahabat, di kalangan hufaz Al-Quran, bil muwatin, pada siri-siri peperangan yang akan datang, yakni di tempat-tempat yang lain pula. Fayazhaba kathirun minal Quran, maka pergilah ataupun maka hilanglah kebanyakan Al-Quran disebabkan dengan kematian para sahabat. Wa inni ara an ta'mura, dan sesungguhnya aku melihat, aku berpandangan untuk memerintahkan kamu, bijam'il Quran, memerintahkan dengan menghimpunkan Al-Quran. Qultu li Umar,
Aku berkata kepada Umar. Tadi ucapan tadi daripada Abu Bakar menceritakan balik tentang perbualan beliau dengan Umar. Qultu li Umar, aku kata pada Umar, yakni Abu Bakar. Abu Bakar mencerita pada Umar, reaksi Abu Bakar kepada Umar, kaifa taf'alu syai'an lam yaf'alhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana wahai Umar, bagaimana kamu sanggup untuk melakukan sesuatu? Kaifa taf'alu syai'an, bagaimana kamu melakukan sesuatu? Lam yaf'alhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan perkara tersebut tidak dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu tegasnya seorang sahabat kekasih Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta perkara yang tidak terlibat pun dari sudut syariatnya, tidak ada dalil yang jelas dari sudut syariatnya, sehingga kan Abu Bakar sendiri pun tidak akan melakukan perkara yang tidak dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah salah satu daripada sunnah ketegasan Abu Bakar dalam memegang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar takut melakukan sesuatu yang Nabi tidak lakukan. Qala Umar, berkatalah Umar, hadza wallahi khairun. Ini perkara ini, iaitu menghimpunkan Al-Quran demi Allah, adalah suatu perkara yang baik. Falam yazal Umaru yuraji'uni, maka sentiasalah Umar yuraji'uni, yakni sentiasa memujuk, berbincang, memberikan kata-kata positif dan sebagainya, bahawasanya menghimpunkan Al-Quran ini adalah suatu perkara yang baik dari sudut agama. Hatta syarahallahu sadri lizalik, sehinggalah Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk, melapangkan dadaku untuk perkara itu, untuk menerima pandangan Umar bagi menghimpunkan Al-Quran. Sehinggalah Abu Bakar menerima petunjuk dari Allah, menerima ilham. Allah buka pintu hati Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu untuk menerima pandangan Umar menghimpunkan Al-Quran. Wa ra'aitu fi dzalika alladhi ra'a Umar, dan aku juga akhirnya melihat perkara tersebut, pandangan tersebut sebagaimana yang dilihat oleh Sayyidina Umar. Qala Zaidun, berkata Zaid, qala Abu Bakar, berkatalah Abu Bakar, innaka rajulun syabun aqilun la nattahimuka. Kata Abu Bakar pada Zaid, perbualan antara Abu Bakar dengan Zaid bin Sabit radhiyallahu anhuma, innaka rajulun syabun, sesungguhnya engkau wahai Zaid, rajulun syabun, seorang lelaki yang syabun, pemuda, seorang lelaki pemuda, aqilun, cerdas akalnya, la nattahimuka, yang kami tak pertikai pun engkau. Maksudnya para sahabat tak pernah pertikai pun Zaid ini seorang lelaki yang bersemangat, pemuda, seorang yang pintar, tak ada siapa pun mencela, mentohmah ataupun mempertikaikan kredibiliti Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu. Wa qad kunta taktubul wahya li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan engkau wahai Zaid merupakan, pada zaman Nabi, merupakan salah seorang daripada penulis wahyu. Pada zaman Nabi, hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup, engkau telah pun menulis wahyu. Menulis wahyu ketika mana wahyu masih lagi diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatatabba'il Qur'ana fajma'hu, maka tatabbu' ni maksudnya ikut. Bukan maksudnya ikut di sini ikut Quran, tetapi maksudnya follow up. Kita panggil follow up kan. Follow up artinya kita ikuti balik itu dengan kita menghimpunkan semula Quran. Himpunkan balik, cari balik, kumpulkan balik, fajma'hu, maka himpunkanlahnya Al-Quran. Fa wallahi lau kallafuni naqla jabalin minal jibal, kata Abu Bakar, ni salah satu daripada kalam masyhur Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, menunjukkan betapa amanahnya beliau dalam memegang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Bakar dalam kalam dia masyhur, fa wallahi lau kallafuni naqla jabalin minal jibal, maka demi Allah, kalaulah mereka, kaum muslimin, sahabat, memberi amanah kepadaku untuk memindahkan satu daripada gunung-gunung, bukit-bukit yang ada, memindahkan bukit daripada bukit-bukit yang ada, maka na'athqala alai, perkara itu bukanlah berat bagiku. Kalau setakat nak pindah gunung, nak angkat bukit,
daripada bukit-bukit yang ada ketika itu, kata Abu Bakar, benda tu mudah bagi Sayyidina Abu Bakar. Benda tu tak berat pun langsung bagi Sayyidina Abu Bakar. Mimma amarani bihi min jam'il Quran, berbanding daripada apa yang dicadangkan kepada aku untuk menghimpunkan Al-Quran. Artinya, amanah menghimpunkan Al-Quran, menyusun kembali Al-Quran, suatu amanah yang amat berat berbanding daripada memindahkan bukit-bukit yang ada. Masya Allah. Begitu tawaduknya Sayyidina Abu Bakar, begitu hebatnya keimanan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dalam menjaga keaslian Islam, dalam menjaga sunnah Nabi SAW, sehingga melihat perkara ini seolah-olah bukan daripada Nabi SAW. Sehinggalah Allah melapangkan dada beliau untuk melihat perkara ini adalah sebahagian daripada perkara yang baik demi kemaslahatan umat Islam. Fatatabba'tul Qur'ana ajma'uhu. Maka katanya Zaid bin Sabit, aku pun follow up, aku pun ikuti Al-Quran, cari dan sebagainya, lalu menghimpunkannya. Minal usubi wal likhafi wa suduri rijal, daripada pelepah-pelepah, daripada daun-daun pelepah, daripada kulit-kulit haiwan, dan kita bincang pada kuliah yang lalu, antaranya daripada batu-bata, batu-batu yang dipis, yang boleh disalin semula Al-Quran. Wa suduri rijal, daripada hafazan-hafazan. Sudur ni maksudnya dada, maksudnya hafazan-hafazan para sahabat. Hatta wajadtu akhir surati Taubah ma'a Abi Khuzaimah Al-Ansari radhiyallahu anhu. Maka Zaid bin Sabit pun himpunkan semua Al-Quran itu, sehinggalah beliau dapati dua ayat yang terakhir yang dihimpunkan oleh Zaid bin Sabit, iaitu dua ayat terakhir daripada surah Taubah bersama dengan Sayyidina Abi Khuzaimah Al-Ansari radhiyallahu anhu. Sebelum daripada itu, para pendengar dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini saya ambil luar konteks sikit daripada perbualan tadi. Ketika mana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memerintah kepada Zaid bin Sabit untuk menghimpunkan Al-Quran, maka Zaid bin Sabit keluar pergi kepada para sahabat, kemudian beliau pun memanggil para sahabat. Zaid bin Sabit tanya kepada para sahabat siapa yang mampu ataupun sudi untuk bantu beliau dalam projek besar, projek mega pada zaman tersebut, iaitu untuk menghimpun Al-Quran. Kata Zaid bin Sabit, man kana talaqqa min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syai'an min Al-Quran falyati bih. Barang siapa yang bertalaki daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun sesuatu daripada Al-Quran, falyati bih, maka datanglah dengannya. Maka bila Zaid bin Sabit membuat seruan panggilan kepada sahabat, maka ramailah sahabat yang datang, dan akhirnya Zaid bin Sabit berjaya membentuk lebih kurang 25 sahabat ahli jawatan kuasa untuk menghimpun Al-Quran. Dan perkara ini diriwayatkan dalam riwayat Al-Yaqubi, bahawasanya Sayyidina Umar bin Al-Khattab menjadi penasihat kepada projek tersebut yang diketuai oleh Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu. Maka bila dah dibentuk suatu lajnah, maka Sayyidina Zaid bin Sabit dengan ahli jawatan kuasa beliau berkumpul di hadapan masjid, pintu masjid Nabi SAW setiap hari. Setiap hari Zaid bin Sabit akan berada di hadapan pintu Masjid Nabawi. Kemudian manusia, para sahabat semua akan datang kepada ahli jawatan kuasa ini, masing-masing membawa Al-Quran yang ada, lembaran-lembaran Al-Quran yang ada bersama dengan mereka. Ada yang bawa surah Al-Baqarah sahaja, ada yang bawa surah Ali Imran, ada bawa surah An-Nisa, ada bawa surah itu, surah ini, ayat panjang, ayat pendek dan sebagainya. Maka Zaid bin Sabit akan mengesahkan dan juga menyemak dan juga mengesahkan ayat-ayat Quran tersebut. Namun begitu, ini salah satu daripada ketokohan Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu dalam menghimpunkan Al-Quran. Zaid bin Sabit meletakkan dua syarat. Bagi memastikan ayat Al-Quran yang dihimpunkan itu adalah ayat Al-Quran yang benar-benar asli, absah dari sudut pembentangan yang terakhir Nabi SAW sebelum Nabi wafat, iaitu yang dikenali sebagai peristiwa
al-'ardah al-akhirah. Dua syarat. Yang pertama, pastikan Al-Quran itu adalah yang memang ditulis dalam lembaran-lembaran ketika mana Nabi SAW masih hidup. Maksudnya tak boleh tiba-tiba datang ayat Quran baru, ada ayat baru salin dekat tempat lain, tak boleh. Pastikan ayat Al-Quran itu adalah yang ditulis pada lembaran-lembaran tadi ketika mana Nabi masih hidup. Syarat yang kedua bagi menerima ayat Quran yang dihimpunkan itu adalah setiap ayat lembaran yang dibawa itu mesti dibawa bersama dengan dua orang saksi. Mesti dibawa bersama dengan dua orang saksi. Maksudnya tak boleh seorang datang bawa lembaran, kemudian kita terus sahkan, terus terima. Tidak. Mesti bersama dengan ayat Al-Quran itu, dua orang saksi di kalangan sahabat. Bagi mengesahkan ayat Al-Quran itu benar-benar ayat Quran yang telah sabit, yang telah tetap hukumnya pada pembentangan yang terakhir, Al-'ardah al-akhirah. Maka semua ayat Quran itu dihimpun. Dihimpun pelbagai surah, pelbagai ayat, telah dihimpun, dan ke setiap ayat itu tidak ada bangkangan. Maksudnya tidak ada berlakulah peristiwa yang tidak diingini oleh Zaid bin Sabit, tak berlakulah isu di situ. Maknanya semua ayat telah dikumpul dengan baik sehinggalah pada dua ayat yang terakhir. Iaitu dua ayat terakhir daripada surah Taubah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illahu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Dua ayat yang terakhir ni, peristiwa yang berlaku ni, dua ayat yang terakhir di mana Zaid bin Sabit dapati ayat ini dibawa. Ayat ini bersama lembarannya dibawa oleh Sayyidina Abu Khuzaimah Al-Ansari radhiyallahu anhu. Namun begitu, ayat ini tak ada bersama dengan sahabat yang lain. Artinya tak ada sahabat yang lain pun bawa ayat ni. Dari sudut saksinya pula tak cukup. Jadi macam mana ni ayat ni? Ayat ini Zaid bin Sabit pun hafal. Ayat ini Abu Khuzaimah Al-Ansari pun hafal. Maknanya kedua-duanya dah boleh menyaksikan, membuat persaksian di atas keaslian ayat tersebut. Tapi oleh kerana tak cukup syaratnya, iaitu meletakkan setiap ayat itu bersama dengan dua orang sahabat yang lain, maka perkara inilah yang dibincangkan oleh sebagian ulama. Maka oleh kerana tak cukup syarat, maka memadailah dengan Zaid bin Sabit sendiri sebagai saksi dan juga Abu Khuzaimah Al-Ansari sendiri sebagai saksi. Artinya ada sahabat yang sebagainya menghafal sebahagian juzuk daripada Al-Quran, sebahagian surah daripada Al-Quran. Ada sahabat yang hafal 30 juzuk Al-Quran, ada sahabat yang hafal kurang daripada 30 juzuk Al-Quran. Okay. Maka akhirnya ayat ini menjadi sedikit perbahasan ketika itu antara Zaid dan juga Abu Khuzaimah. Akhirnya mereka sepakat untuk menjadikan ia sebahagian daripada Al-Quran kerana ayat ini sememangnya tidak dimansukhkan pada peristiwa Al-'ardah al-akhirah. Salah satu daripada ayat yang menjadi perdebatan juga ketika itu adalah satu hari Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu datang. Sayyidina Umar pun ada juga ayat Quran dia yang dia salin. Sayyidina Umar datang bawa ayat tentang hukum rejam. Sayyidina Umar bin Al-Khattab bawa ayat Quran, lembaran Al-Quran berkaitan tentang hukum rejam. Bawa jumpa dengan Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu. Kata Umar, ni ayat Quran ni. Umar kata pada Zaid, ni ayat Quran. Zaid pun tengok. Zaid pun baca, iaitu asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuhumal battah nakalan minallah. Iaitu orang tua lelaki, orang tua perempuan, asy-syaikhu wasy-syaikhah, orang tua lelaki, orang tua perempuan, idza zanaya, apabila kedua-duanya berzina, farjumuhumal battah, maka rejamlah kedua-duanya semata-mata nakalan minallah, adalah suatu balasan hukuman daripada Allah. Maka Zaid bin Sabit baca, dia pun baca macam pelik ayat ni. Dia pun baca macam pelik. Jadi nak mengesahkan betul ke ayat ni masih kekal ataupun ayat ni telah dimansukhkan. Jadi ayat tu pula ada pada seorang Sayyidina
ataupun seorang sahabat besar dalam Islam. Jadi nak terima mentah-mentah takut. Nak tolak pula, ni Saidina Umar ni. Terkenal dengan ketegasannya, kehebatannya, mustahil Umar tak tahu. Sedangkan dia sahabat besar. Dan juga Saidina Umar ketika datang dia tak bawa 2 orang saksi. Jadi maksudnya tidak ada siapa yang dapat mengesahkan ayat ini masih lagi kekal ataupun ayat ini telah dimansuhkan. Maka ni salah satu daripada ucapan Zaid bin Sabit. Katanya Zaid bin Sabit, laula ayyakulan nas zad Umar fi kitabillah lakatabtuha biyadai. Yakni kata-kata Zaid bin Sabit. Aku tak nak suatu masa nanti manusia akan kata Umar telah menambah ayat Al-Quran dalam kitab Allah, lantaran itu aku menulisnya. Yakni ayat berkaitan rajam. Jadi oleh kerana Zaid bin Sabit, dia sendiri pun tak berapa pasti dengan ayat tersebut, dia sendiri pun tidak menghafal ayat tersebut, bahkan oleh kerana ayat tersebut menjadi pertikaian, sama ada ayat itu masih lagi mansuh ataupun tidak, maka oleh kerana itu beliau menolak tepi ayat tersebut, walaupun yang datang tu Saidina Umar. Walaupun yang datang tu seorang sahabat yang besar, tapi oleh kerana ayat tersebut menjadi pertikaian, lalu akhirnya ayat tersebut tidak dihimpunkan dan juga tidak ditulis. Itu salah satu daripada peristiwa yang hebatlah yang berlaku ketika itu dalam menghimpunkan Al-Quran. Baik, kita sambung. Wa kana la yaqbalu min ahadin. Maknanya Zaid bin Sabit tidak akan menerima daripada salah seorang sahabat syai'an maktuban, sesuatu yang ditulis dalam lembaran tu. Maksudnya Zaid bin Sabit tadi dia tak akan terima langsung ayat Al-Quran yang ditulis pada lembaran-lembaran masing-masing, illa idza syahida syahidan, melainkan mesti disaksikan oleh 2 orang saksi di kalangan sahabat, annahu kutiba amama Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahawasanya ayat Al-Quran itu sememangnya telah ditulis pun di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana baginda masih lagi hidup. Wa jama'a al-Quran al-Karima kamilan, maka beliau pun menghimpunkan Al-Quran secara sempurna fi suhufin, pada satu suhuf. Suhuf ni kalau kita nak panggil lembaran pada hari ni pun lembaran jugalah. Sahifah, suhuf, kita panggil lembaran juga. Okay? Tapi dia sebenarnya dia lebih kepada satu tempat. Bukan tempat, maksudnya dia letakkan di satu tempat yang khas, ataupun kalau kita macam fail lah. Fail, dia panggil suhuf ni fail. Dihimpunkan ke semua yang ada tanpa disalin kembali. Maksudnya kalau lembaran, kalau kulit haiwan lah. Kalau batu lah. Kalau daun, pelepah daun lah, dihimpunkan saja. Gabungan himpunan tersebut dikenali sebagai suhuf pada zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Di mana suhuf itu mustamilan 'alal ahrufis sab'ah, merangkumi 7 huruf yang kita pernah baca, yang pernah kita bincangkan pada kuliah-kuliah yang lalu. Wifqa al-'ardah al-akhirah, yang menepati, yang mengikuti pembentangan yang terakhir. Maksudnya itulah ayat Al-Quran yang kekal, yang sah, yang thabit pada pembentangan yang terakhir. Maknanya yang ayat Quran dimansuhkan, maka ayat Quran itu ataupun lembaran-lembaran itu tidak akan dikumpulkan oleh Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu. Fakanatis suhuf inda Abi Bakrin hatta tawafahu Allah, maka kekallah suhuf tadi, lembaran-lembaran Al-Quran 30 juzuk yang telah dihimpunkan oleh Zaid bin Sabit itu, iaitu pada zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, sehinggalah Allah Subhanahu wa taala mewafatkan beliau. Maka kekallah begitu. Summa 'inda Umar hayatahu, maka kekallah juga begitu pada zaman Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu selaku khalifah yang kedua. Thumma 'inda Hafsah binti Umar radhiyallahu anha, sehinggalah juga kepada suhuf itu disimpan oleh Hafsah binti Umar radhiyallahu anha. Kenapa Hafsah? Hafsah salah seorang daripada ummahatul mukminin, isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikenali sebagai ummahatul mukminin, ibu-ibu kepada orang-orang beriman.
Jadi antara isteri Nabi yang ketika itu yang orang kata yang memiliki kepakaran dalam bidang Al-Quran adalah Hafsah binti Umar radhiyallahu anhu. Maka suhuf itu disimpan oleh Hafsah. Qala Ali bin Abi Talib, katalah Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, a'zamun nasi fil masahifi ajran Abu Bakar. Manusia yang paling besar pahalanya, manusia yang paling besar pahalanya dalam bab Al-Quran, dalam bab mushaf, iaitu Abu Bakar. Tuan-tuan, usaha kita dalam Islam ini walaupun perkara kecil, tetapi oleh kerana man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Kata Nabi, barang siapa yang melakukan suatu sunnah yang baik. Apa maksud sunnah yang baik? Bukan kita reka-reka, tuan-tuan. Bukan maksudnya kita pergi reka solat sunat baru, kita pergi reka puasa baru, kita pergi reka ibadah baru. Tidak. Tapi yang diartikan dengan sunnah di sini adalah kita memberi tunjuk ajar yang baik. Memberi panduan yang baik. Panduan yang diterima dari sudut agama. Tidak melibatkan syariat, tapi kita menunjukkan garis panduan yang baik. Kalau kita memberi panduan yang berkaitan tentang syariat yang sememangnya pun telah termaktub dalam agama, lagilah mendapat pahala. Kita suruh orang bersedekah, kita juga bersedekah. Kita suruh orang berpuasa sunat, kita juga puasa sunat. Itu juga termasuk daripada sunnah yang besar. Tetapi di sini maksudnya melakukan perkara yang baik. Sanad sunat dan hasanah menunjukkan tauladan yang baik. Falahu ajruha, maka dia akan mendapat pahalanya. Wa ajru man amila biha, dan juga pahala orang yang melakukannya. Artinya dia mencetuskan suatu motivasi yang baik. Akhirnya ramai yang melakukan perkara baik tersebut, maka yang mencetuskan idea, yang memberi kata motivasi, yang melakukan tunjuk ajar yang baik akan mendapat saham pahalanya juga ila yaumil qiyamah, sehinggalah ke hari akhirat. Masya Allah. Bayangkan setiap hari dalam dunia umat Islam, baik yang berada di tanah air kita, di Malaysia, maupun berada di luar negara, waktu pagi, waktu siang, waktu petang, waktu malam, kesemuanya memegang Al-Quran, kesemuanya memegang mushaf, kesemuanya membaca Al-Quran. Saham pahala tersebut juga mengalir kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka benarlah kata Sayyidina Ali bin Abi Talib, manusia yang paling besar pahalanya terhadap Al-Quran, terhadap mushaf adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Huwa awwalu man jama'a kitab Allah. Dia adalah manusia yang pertama yang menghimpunkan kitab Allah, yakni Al-Quran. Baik, ada catatan di situ. Kita boleh lihat nota kaki di bawah. Okey, nombor 1. Baik, poin nombor 1 tadi iaitu berkaitan tentang saksi. Zaid bin Sabit tidak akan menghimpunkan Al-Quran, menghimpunkan lembaran-lembaran Al-Quran, melainkan didatangkan dengan 2 orang saksi yang bahawasanya ia ditulis di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lihat poin yang pertama. Qalahu Abu Syamah, unzur al-Itqan, jilid yang pertama, safhah 58. Artinya, pandangan itu dinyatakan oleh Abu Syamah, boleh lihat dalam kitab Al-Itqan oleh Al-Imam As-Suyuti pada jilid yang pertama, muka surat 58. Fathul Bari Ibni Hajar, artinya kitab Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, jilid yang ke-10, muka surat 5849. Dan juga kitab Mu'jam Al-Qira'atil Quraniyah, jilid yang pertama, muka surat yang ke-11, karangan Dr. Abdul Al Mukram. Wa min amsilati ma rufidha riwayatu Hafsah. Okey, poin yang saya nak bincangkan di sini adalah antara contoh-contoh lain selain daripada contoh lembaran yang dibawa oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, ada juga lembaran-lembaran yang lain yang mana suatu ketika dahulu ia adalah ayat Quran. Tapi oleh kerana adanya berlaku perkara-perkara yang tidak cukup syarat dalam mengesahkan ia adalah ayat Al-Quran, maka ia tidak disalin. Contohnya adalah, salah satunya adalah daripada riwayat Hafsah. Hafsah sendiri ni, Ummul Mukminin sendiri, isteri kepada Nabi SAW, anak kepada Sayyidina Umar bin Al-Khattab.
iaitu lembaran yang ada pada Hafsah, yang dibaca oleh Hafsah. وَحَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى صَلَاةِ الْعَصْرِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى صَلَاةِ الْعَصْرِ. Dalam riwayat ini ditambah dengan lafaz wahiyah. Dalam kitab-kitab yang lain, lafaz wahiyah tu tak ada. Dia terus secara langsung وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى صَلَاةِ الْعَصْرِ. Kisahnya adalah faqad sa'alaha abuha alaki bihaza bayyinah. Okey. Maka telah berkata tentangnya bapanya, iaitu Umar. Sayyidina Umar sendiri. Sayyidina Umar tanya kepada Hafsah. Faqad sa'alaha abuha. Maka telah bertanya tentang ayat ini oleh abuha, iaitu bapanya. Alaki bihaza bayyinah. Adakah di sisi engkau, wahai Hafsah, bukti tentang ayat ini? Maknanya ada tak bukti pengesahan ayat ini adalah ayat yang memang kekal pada pembentangan yang terakhir? Qalat, berkatalah Hafsah, la, tak ada bukti. Yang ada salin lah, tak ada bukti, tak ada saksi. Fa wallahi la nudkhilu fil Qur'ani ma tushhidu bihi imra'atun bila iqamatin bayyinah. Kata Sayyidina Umar, fa wallahi, maka demi Allah, kami tidak akan memasukkan fil Quran, tidak akan memasukkan di dalam Al-Quran ma tushhidu bihi imra'atun, apa yang telah disaksikan oleh seorang perempuan, bila iqamatin bayyinah, tanpa persaksian yang jelas, tanpa sokongan yang jelas. Artinya Sayyidina Umar sendiri pun tegas, walaupun dia kata tak apa, ni anak khalifah kan, tak apa, engkau ni isteri Nabi, engkau lebih kenal Nabi, tak apa, ayat Quran ni kita ambil je. Tidak. Walaupun Hafsah itu adalah anak beliau, walaupun Hafsah itu adalah Ummul Mukminin, salah seorang daripada ibu-ibu Ummahatul Mukminin, tapi oleh kerana hukumnya jelas, panduannya jelas, mesti didatangkan bersama dengannya ada beberapa saksi, 2 orang saksi, untuk mengesahkan ayat Quran tersebut. Kerana tak cukup syarat, maka ayat Quran ini tidak disalin. Sebahagian daripada ulama' membahaskan tentang keabsahan, keaslian ayat Quran ini. Pandangan mereka melihat kepada lafaz salatil asr. Kenapa? Kerana dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada umat Islam untuk memelihara solat. Hafizu 'alas salawat. Peliharalah kamu ke atas solat-solat, yakni solat fardu yang 5. Was salatil wusta. Maknanya jaga solat fardu dan juga solat wusta. Maksudnya jaga solat fardu ada 5. Tambah lagi solat wusta. Kita pun duk fikir solat wusta ada solat baru ni. Kita pun bagi tahu kepada ahli keluarga kita, kawan-kawan kita, solat ni ada 6 sebenarnya. Sebab apa? 5 solat fardu campur 1 lagi solat wusta. Makna ada solat 1 lagi, solat pertengahan. Ni kalau kita baca Quran secara lafziyah, secara literal, begitulah tafsirannya. Tapi kita kena lihat kepada tafsiran hakiki, tafsiran pandangan sahabat dan juga ulama', apakah yang dimaksudkan dengan solatil wusta. Maka ulama' bahaskan, solatil wusta itu bukan solat baru, bukan solat yang ke-6, bukan solat fardu yang baru, tidak. Tapi solatil wusta itu adalah salah satunya adalah daripada solat yang 5 tu juga, iaitu solatil asr, solat asar. Macam mana ulama' boleh menghuraikan, mentafsirkan solatil wusta ini solat asar? Iaitu berpandukan kepada riwayat Hafsah ni. Berpandukan kepada lembaran yang ada pada Hafsah. Hafsah salin, Hafsah tulis solatil asr. Jadi perkataan solatil asr ini bukan bacaan, tetapi ia adalah ziyadat tafsiriyah, iaitu pertambahan-pertambahan sebagai tafsir kepada ayat. Maka difahami solatil wusta tu kerana jasa Hafsah. Artinya Hafsah pernah tulis solatil asr, huraian kepada solatil wusta, tafsiran daripada Nabi SAW. Nabi bagi tahu maksud solatil wusta tu adalah solatil asr, maka Sayyidatina Hafsah salin, ditulis. Ditulis kat sebelah tu solatil asr. Yang mana niat dia tulis itu bukan dia nak menambah Quran, tidak. Bukan dia nak mereka-reka Al-Quran, tidak. Tetapi niat Sayyidatina Hafsah menulis itu adalah untuk menghuraikan,
maksud mujmal, maksud yang tasyabuh, maksud yang tidak jelas dalam firman Allah salatil wusta. Namun begitu ia bukan ayat Quran. Maka lafaz salatil asr itu tidak dicatat dalam mana-mana mushaf sehinggalah pada hari ini. Itulah amanah para sahabat dalam memastikan ayat Al-Quran yang benar-benar thabit, yang benar-benar kekal pada al-ardah al-akhirah sahaja yang disalin semula. Boleh lihat dalam kitab Unzur Mu'jam Al-Qiraat karangan Dr. Abdul Al. Boleh lihat kepada kitab Mu'jam Al-Qiraat tadi. Ya. Dan juga kitab Tarikhul Quran Abdul Sabur Syahid. Dan juga kitab Tarikh Al-Quran yang dikarang oleh Al-Syekh Dr. Abdul Sabur Syahid. Baik, kita lihat kepada poin yang kedua. Okay, kita tengok tadi poin yang kedua di atas. Okay, di sini poin yang kedua, iaitu suhuf itu telah dihimpunkan oleh Zaid bin Sabit, merangkumi 7 huruf, menepati peristiwa al-ardah al-akhirah. Baik, kita lihat poin nombor 2. Perkara ini dinyatakan dalam kitab Al-Burhan fi Ulumil Quran karangan Al-Imam Az-Zarkashi rahimahullah dalam jilid yang pertama muka surat 233. Baik, poinnya adalah wa kanat suwaran mufarraqah. Bagaimana bentuk suhuf tu? Kita nak faham ni. Apa beza suhuf, apa beza mushaf? Para pendengar biasa dengar kan perkataan mushaf. Mushaf ni yang kita kenal pada hari ini. Tersusun dari sudut ayat Qurannya, tersusun tertib surahnya, dimulai dengan surah Al-Fatihah, diakhiri surah An-Nas, lengkap 30 juzuk itu. Yang itu dipanggil sebagai mushaf. Baik, apa beza dengan suhuf? Suhuf ni iaitu wa kanat suwaran mufarraqah. Suhuf ni ketika itu dia adalah satu himpunan-himpunan ayat-ayat Al-Quran, himpunan-himpunan surah-surah Al-Quran, namun begitu suwaran mufarraqah. Surah itu bertebaran, berterabur. Apa maksud berterabur? Maknanya tak ikut tertib. Tak ikut tertib sebagaimana hari ini. Hari ini dimulai surah Al-Fatihah, kemudian surah Al-Baqarah, kemudian surah Ali Imran. Baik, baru ni timbul satu persoalan. Ramai juga yang ada WhatsApp saya lah. Kenapa Al-Quran ni dimulai dengan surah Al-Fatihah, tidak dimulai dengan surah Al-Alaq sebagai contoh? Sebagaimana kita tahu, wahyu pertama yang diturun kepada Nabi SAW adalah surah Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Tapi dimulai dengan surah Al-Fatihah, bukan surah Al-Alaq. Dan diakhiri dengan surah An-Nas, bukan diakhiri dengan ayat yang terakhir dalam Al-Quran. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Tapi diakhiri dengan surah An-Nas. Kenapa bukan ayat terakhir? Baik, perkara ini, penyusunan ayat-ayat Al-Quran ini, penyusunan surah-surah Al-Quran ini adalah bersifat tauqifi. Tauqifi iaitu mendapat petunjuk, irsyad, petunjuk daripada Nabi SAW. Susun tu tertib surah itu bukan sahabat mereka. Tertib surah, penyusunan surah-surah itu bukan rekaan sahabat. Ia adalah daripada penentuan Nabi. Sebab ada dalam beberapa riwayat hadis yang menunjukkan Nabi pesan, Da' haza wa haza, Da' kaza wa kaza. Nabi pesan kepada sahabat, letak ini, letak ini. Maksud Nabi menunjukkan isyarat, letak surah ini, letak ayat ini di sini, di sini, di sini. Makna susunan tersebut adalah tauqifi, bersifat qat'i yang tidak boleh diubah. Tak boleh ubah, tuan-tuan. Tak boleh kita kata kita Al-Quran hari ini, mushaf hari ini tersalah susunannya. Kita pun letaklah Iqra' dulu, ayat yang terakhir wattaqu yauman sebagai contoh. Maka ia telah menyelisihi ijma' sahabat, menyelisihi ataupun bercanggah dengan sunnah Nabi SAW, yang mana Nabi sendiri ketika hayat baginda, Nabi sendiri yang meletakkan ataupun memerintahkan supaya surah ini disusun pada tempat ini, pada tempat ini dan sebagainya. Tuan-tuan boleh lihat pada kitab Tartib Asrar, Tartib Suwaril Quran, rahsia-rahsia penyusunan tertib surah-surah Al-Quran yang dikarang oleh Al-Imam As-Suyuti rahimahullah dalam membincangkan perkara ini. Kullu suratin murattabah bi ayatiha. Setiap surah itu disusun ayatnya. Maknanya surah tu, contoh, sebagai contoh, surah Al-Fatihah komplit, sempurna 7 ayat.
di mana ayat yang 7 ayat tersebut disusun secara ikut tertib. Tetapi surah saja yang bertebaran. Makna surah Al-Baqarah ayat-ayatnya lengkap, tertib. Surah Ali Imran ayat-ayatnya lengkap, tertib. Surah An-Nisa ayat-ayatnya lengkap, tertib. Tetapi surah sahaja yang bertebaran. Surah saja ketika itu tidak disusun secara ikut tertib kerana sekadar niatnya, objektif projeknya adalah sekadar untuk menghimpunkan ayat-ayat Al-Quran daripada pupus, daripada hilang akibat daripada kewafatan ataupun mati syahidnya sebahagian besar di kalangan sahabat yang hafiz Al-Quran. Okay. Kullu suratin murattabah bi ayatiha. Namun begitu, setiap surah itu disusun mengikut ayat-ayatnya ala hiddah, di atas satu ketetapan, okey, dalam satu orang kata satu tertib lah yang betul. Lakin lam yurattab ba'daha ithra ba'din. Akan tetapi tidak disusun sebahagiannya berdasarkan kepada sebahagian yang lain. Maksudnya ada beberapa tempat yang tidak disusun secara elok. Falamma nusikhat wa ruttiba ba'daha ithra ba'din sarat mushafan. Maka bila berlakunya zaman demi zaman, sehinggalah kepada zaman Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, disalin semula, nusikhat. Falamma nusikhat, maka apabila ia disalin semula. Bila sebut disalin, zaman mana? Zaman Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Bila disalin semula, wa ruttiba ba'daha ithra ba'din, maka disusunlah sebahagiannya ke atas sebahagian yang lain. Maka bila disusun dengan secara sempurna, sarat mushafan, maka ketika itu ia dikenali sebagai mushaf, yang sebagaimana yang ada pada tangan kita pada hari ini. Tuan-tuan boleh lihat poin ini pada kitab Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari lil Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah, jilid yang ke-10, muka surat 5854. Begitulah kisah tentang penulisan Al-Quran pada zaman ataupun pengumpulan Al-Quran pada zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Baik, kita masuk sedikit pada tajuk berikutnya, iaitu Irsalu Umar Qurra as-sahabati ilal amsar. Utusan, artinya pengutusan. Sayyidina Umar Al-Khattab mengutuskan Qurra sahabat, iaitu guru-guru Al-Quran di kalangan sahabat, mereka yang pakar dalam bidang Al-Quran di kalangan sahabat, ilal amsar, kepada ataupun ke negeri-negeri, wilayah-wilayah Islam ketika itu. Fi ahdi Umar radhiyallahu anhu, pada zaman pemerintahan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, ittasa'at riq'atud daulatil islamiyah, telah meluaslah riq'atud daulatil islamiyah, tinta-tinta ataupun kita panggil peta lah, nak panggil riqa'ah ni bukan peta, makna catatan tu. Kita panggil garisan-garisan negara-negara Islam, maksudnya dah mula tersebar luas lah. Maksudnya jajahan-jajahan Islam dah mula meluas. Wadakhalan nasu fi dinillahi afwaja, maka ramailah di kalangan manusia yang masuk kepada agama Allah, masuk Islam, afwaja, secara berkumpulan-berkumpulan. Fatalaba wulatul amsar, maka wakil-wakil pemimpin wilayah Islam ketika itu, gubernur wilayah Islam ketika itu, talaba, meminta, min Umar, minta kepada Umar, an yursila ilaihim man yu'allimun nasal Quran, agar Sayyidina Umar utuskan kepada mereka, utuskan kepada kaum muslimin di wilayah-wilayah Islam itu, man yu'allimun nasa al-Quran, sesiapa yang mampu untuk mengajar Al-Quran kepada manusia. Artinya, gubernur-gubernur, pemimpin-pemimpin di wilayah Islam minta kepada Sayyidina Umar untuk menghantar guru-guru Al-Quran. Fa'arsala Aba Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu ila al-Basrah, maka Sayyidina Umar pun menghantar guru Al-Quran di kalangan sahabat kepada wilayah-wilayah Islam. Antaranya adalah Abu Musa Al-Ash'ari diutuskan ke Basrah. Seorang sahabat besar dihantar kepada Basrah.
Basrah ni kalau hari ni kita dalam salah satu daripada wilayah di Iraq lah. Basrah, Baghdad, Kufah tu semua di bawah jajahan Iraq. Artinya satu negeri besar tu seorang sahabat. Ni kira Abu Musa al-Ash'ari lah yang cover. Yang mengajar qiraat, yang mengajar manusia dengan bacaan yang ada pada Abu Musa al-Ash'ari. Wa Abdallahi bin Mas'udin ila al-Kufah. Abdullah ibn Mas'ud, sahabat besar, dihantar ke Kufah untuk mengajar qiraat, mengajar bacaan Al-Quran, mengajar tafsir dan sebagainya ke Kufah. Wa Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ila Palestin. Sayyidina Mu'adz bin Jabal diutus oleh Umar pergi ke Palestin, ajar Quran, ajar qiraat, ajar tafsir dan sebagainya. Wa Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu ila Hims. Ubadah bin As-Samit, Sayyidina Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu dihantar ke Hims. Hims hari ni Syria lah. Salah satu tempat yang berada di negara Syria pada hari ini. Ubadah bin As-Samit. Wa Abu Darda'i ila Dimashq. Dan juga Sayyidina Abu Ad-Darda radhiyallahu anhu dihantar ke Dimashq, juga berada di Syria. Wa bihadza nasha'at madarisu fil amsar ar-ra'isah laha manhajuhal khas. Dan bertitik tolak daripada peristiwa inilah, kata tuan kita, nasya'at, mulanya tumbuh, mulanya berkembang, mulanya tumbuh madaris, aliran-aliran pemikiran, sekolah-sekolah yang berkaitan tentang Al-Quran ni fil amsarir ra'isah, di wilayah-wilayah yang utama. Maksudnya bermula daripada inilah, bertitik tolak daripada sejarah inilah akhirnya timbul kita panggil sekolah-sekolah lah ataupun tempat belajar, tapi lebih kepada manhaj sebenarnya. Lebih kepada manhaj, lebih kepada aliran-aliran tu, aliran-aliran bacaan. Laha manhajuhal khas, yang mana sekolah-sekolah tersebut berada di wilayah ataupun jajahan-jajahan yang utama ketika itu, yang terdapat padanya metodologi yang tersendiri. Maksudnya ketika itu orang mula kenal, nak tahu bacaan penduduk Basrah, bacaan penduduk Basrah adalah bacaan Abu Musa al-Ash'ari. Nak tahu bacaan penduduk Kufah adalah berpandukan kepada bacaan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Bacaan Palestin, bacaan Mu'adz bin Jabal. Bacaan Hims adalah bacaan Ubadah As-Samit. Bacaan Dimashq adalah bacaan Abu Darda. Begitulah peristiwa yang berlaku ketika itu. Baik tuan-tuan dan puan-puan, oleh kerana perbahasan berikutnya tajuk yang subtopik yang baru, jadi saya rasa mungkin kita boleh berhenti setakat tu dulu lah. Takut nanti kita berhenti pun dalam keadaan tergantung lah pada perenggan-perenggan yang mungkin boleh menyebabkan kita tergantung poin syarahannya. Jadi saya rasa berhenti setakat tu dulu. Tuan-tuan boleh catat muka surat yang ke-15. Okay, muka surat yang ke-15 kita akan mula insya-Allah pada kuliah yang akan datang, bermula dengan tajuk berikut dia, Thaniyan. Okay. Wallahu a'lam. Baik, saya buka pada persoalan lah. Saya tengok dulu pada soalan, sekiranya ada soalan di sini yang diajukan, mungkin ada beberapa minit lagi, mungkin kita boleh bincangkan insya-Allah. Baik, nampaknya tak ada persoalan dan setakat itu sajalah daripada saya pada pagi ini.
Terima kasih kepada para pendengar yang dirahmati oleh Allah atas kesudian untuk bersama-sama dengan saya pada kuliah subuh pada pagi ini. Mudah-mudahan setiap minit kita bersama dengan ilmu, bersama dengan Al-Quran dicatat sebagai satu amal pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Kita bertemu lagi pada siri yang akan datang. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan kafaratul majlis dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Okey, terima kasih kepada para pendengar.